A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah malam ni dapat lagi saya sedaya upaya untuk nak buat satu lagi video. Ini nak bercerita tentang what is going to happen next. Kita tahu dah 2 tahun ni dari penghujung tahun 2019 dunia telah digemparkan dengan coronavirus, dan bermulanya di China kan ini telah menular ke semua negara yang terkesan dengan coronavirus. Saya tak nak panggil coronavirus lah, dulu saya panggil dia virus China ataupun Wuhan virus. Sekarang ni keadaan semakin teruk dengan pertambahan varian-varian baru. Mula dulu okeylah, ada yang kena nampak simptom dia, ada yang demam, ada sakit tekak, 4-5 hari baru nampak kan. Sekarang ni setelah dia mutate ni, nampak dia lagi teruk lah. Yang tidak ada gejala pun banyak. Ada yang kena, dia panggil tu BID, apa tu, broad in death. BID, broad in death, mean dia masuk dari rumah tak ada simptom, sesak nafas, buat naik van, sampai hospital, on the way meninggal. Banyak kes dah. Walaupun sekarang ni kerajaan telah memulakan vaksinasi, tapi kita tengoklah sebab apa WHO pun dah cakap vaksinasi ni tidak dapat mencegah. Masih lagi boleh dijangkiti. Siapa yang dah dapat vaksinasi ni masih lagi boleh dijangkiti, dan boleh juga menyebabkan orang lain terjangkit. So various varian-varian baru ni, dia panggil Delta lah, Beta lah, yang ada dari South Africa, yang dari India. Ni varian-varian yang agak berbahaya lah. Sebenarnya coronavirus ni, ini bukan kiriman Tuhan ya. Banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama tu dia cakap ini kiriman Tuhan. Tidak. Ini bukan kiriman Tuhan. Ini adalah dari tangan-tangan manusia yang dilahirkan di lab. Macam mana manusia mencipta bom, macam mana manusia mencipta bom atom, senjata nuklear, semua tu dari lab. Sama jugalah. Kalau dulu dia gunakan senjata biologi. Ingat tak masa perang Vietnam dulu? Macam mana Amerika gunakan senjata biologi ke atas tentera-tentera Vietnam yang menentang Amerika. Dia gunakan kan? Banyak kan? So yang ini sebab China dah terlampau advance. Sebab dia kerja kan meniru orang je. Dia tipu sana, tipu sini, tiru orang sana, tiru sini. Sekarang dia dah buat lah. Kan kita ditunjukkan lab dia paling besar tu kat Wuhan tu. Biologi punya lab. So tak dapat dinafikan lagi. Sah, memang sah. Memang dilahirkan, dia bermula di China, kat Wuhan. Itu yang kita perlu hadap sekarang ni. Dia semua bahan bukti yang WHO nak cari tu semua dah padam dah lama dah. Because way back dia dah start awal.
Kalau you perhati, you tengok ada satu persidangan apa kat China tahun tu, tahun 2015 kat silap saya tengok dah lupa. Ada persidangan. Orang Malaysia pun ramai pergi ada juga yang pergi kat sana kan. Itulah kali pertama si Bill Gates ke sana, ke China, dan dia jumpa lah dengan Presiden China tu, Xiaoping lah. Dia jumpa. Dan lepas tu dia balik ke US, baru dia buat macam conference lah. Dia buat conference, orang datang, dia beritahu yang virus akan melanda dunia. True enough, 2019, that mean 4 tahun selepas dia cakap tu, jadi ada orang cakap ini coincidence. Tapi kita kena ingat, macam mana kita nak cakap dia coincidence? Sedangkan selepas dia balik pada China tu, dia jualkan share Facebook dia. Bukan Facebook, Microsoft dia. Dia jual tu, dia keluarkan, dia buatkan dia punya yayasan. Yayasan tu lah yang fund untuk company yang buat vaksin ni. Jadi macam seolah dia dah tahu. Dia dah tahu. Tapi mungkin dia tidak tahu skala macam mana. Kan lagi pun dia cakap lah macam mana nak mengurangkan populasi dunia. That is what he said lah. Nak kurangkan populasi dunia. Sekarang ni semua negara memerlukan vaksinasi. Tak kisahlah Pfizer ke, Moderna ke, Johnson & Johnson ke, AstraZeneca ke, Sinovac ke, tak kisahlah. Sputnik si Rusia punya. Banyak. Just imagine kalau US dah keluarkan Pfizer, selang beberapa bulan je China keluarkan Sinovac. Just imagine. Macam mana dia boleh dapat that formula? Adakah Pfizer bagi kat China untuk buat? Ini semua, this story is all hidden lah, hidden hand yang punya kerja. Kalau kita nak cakap ini dia panggil apa tu, Allahu Akbar, gerakan bawah tanah. Gerakan kita pergi Illuminati ke apa ke, tak kisahlah. So benda ni tidak akan ada redanya. Sekarang dia varian dah bermutate. Okey. Dah bermutate. So sekarang dah varian baru, is very dangerous. Dia tak akan berhenti di sini. Sekarang dia propose first second vaccine, lepas tu dia suruh buat booster punya dose. Dia lepas ni akan ada lagi dose dia. Akan ada lagi dose yang lain. Dia tak akan ganti. Lepas ni akan ada lagi, sebab apa dia bermula dengan COVID-19, dia akan bermutate, dia jadi macam-macam. So kalau ikut perancangan dia ingat dia at the next 5 years, 5-6 years ni, benda ni still ada lah. Jangan mimpilah dan benda ni akan berhenti. Because benda tu dah menyebatkan. Susah lah. So sebenarnya ini semua permulaan kepada satu pengakhiran lah. Tu cerita dia. InsyaAllah dia tak akan berhenti sini. Dia akan buat duit. Tapi saya punya pandang, kita nak tengok ya. So now kita tengoklah Amerika. So far ekonomi paling besar Amerika. So now Chinese is catching up. Because Jepun pun memanglah, Jepun pun tengah kecoh, tengah kios juga ekonomi dia. Sekarang ni satu dunia pun ekonomi tengah kios. Sebab apa? Sebab because of this coronavirus. No, it's not coronavirus, because of Wuhan virus. You tengok lately ni minggu ni just imagine lah. Sebenarnya seluruh Europe tu, mostly Europe, 3/4 of Europe, semua ada banjir besar. Banjir macam let's say macam Jerman,
banjir yang tak pernah berlaku 1000 tahun dulu. Jadi now. It's very bad. Mana negara tu, under Kesatuan Eropah tu, semua banjir sekarang. And banjir is very serious lah. Very severe lah. Apa tanda dia? China tak ada. Dengan banjir dia, dengan typhoon dia, lepas tu dengan gempa bumi dia, semua ada. Kalau nak tengok apa dia panggil tu, puting beliung tu yang paling skala besar tu semua kat China lah. Now. Dia mengatasi. Lepas tu dengan ribut dia, banyak habis in China lah. So Amerika pun tak apa. Amerika pun sama juga. Now dia punya earthquake is very active lah. Very active. So kita tengok lah. Sebelah sini pun Southeast Asia pun tak kurang dia. Kita tengok Indonesia, Papua New Guinea, lepas tu Philippines sampai ke Taiwan sana, sampai ke belah bawah tu nak sampai Australia tu, New Zealand, almost every week. Dalam seminggu tu 2-3 mesti ada. Tak Filipin, Indonesia, but paling serius sekali Indonesia lah. Sebab kepulauan Indonesia tu besar kan, banyak. So now kita dah tengok tak ada hentinya lah. So this is the toughest time lah untuk dunia. Saya tengok 2 hari lepas kot, kemarin sebelum masuk hari haji, banjir, hujan lebat dekat Mekah kan. Sekarang hujan dekat Arab Saudi. Yalah, dulu jarang tengok hujan, sekarang hujan kat sana tu dah biasa. Bumi tu nak ditumbuhkan dengan tanam-tanaman kan, nak menghijaukan balik. So ini tidak adalah pasal coronavirus ni is the main issue. So hanya satu saja yang nak boleh menyelesaikan masalah ni. Kalau dulu zaman Nabi dulu, dia kena wabak tu kat situ saja, dekat kawasan-kawasan tu saja. Tak ada tempat lain. So semua orang Nabi cakap, jauhkan diri pada kawasan tu, sebab kita tahu ada kawasan tu juga masuk tu. Jauhkan diri. Tetapi virus yang ada sekarang ni satu dunia. Kita tengok apa virus yang ada yang begitu banyak membunuh orang satu dunia. Ebola ke apa sebelum dia punya virus, tak ada kan. This is the virus, Wuhan virus ni, satu dunia. Inilah tanda-tanda. Because kerosakan ni dibuat oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang buat. It's not from God. Tetapi insyaAllah Tuhan akan hantar penyelamat. Tuhan akan hantar penyelamat dia. Penyelamat untuk dunia ni. Apa yang kau nanti, apakah umat Islam nanti, insyaAllah the time is come. The time has come. Sabar, insyaAllah. Dalam masa setahun 2 ni akan ada lah. Tapi bagi saya nak tengok sebelum dia ni nak turun, nak sampai. Tapi saya rasa dia dah ada. Cuma dia belum boleh expose lagi. Tapi kalau di Pakistan tu, dia cakap siapa tu, Muhammad apa entah nama dia cakap dia Al-Mahdi, dia cakap. Itu buat cerita seronok boleh lah. Dia cakap dia mimpi dengan Rasul berapa puluh kali, dia bercakap dengan Tuhan beratus-ratus kali. Cakap dengan dia, just imagine lah, Tuhan sekali je dia akan beritahu, dia akan sampaikan kepada orang ni akan selesai masalah. Itu je. Dia tidak akan bagi orang tu mimpi waktu buat ni banyak-banyak, no. It's not. Sekarang ni yang perlu tahu, insyaAllah dalam setahun 2 ni, watak yang ditunggu tu akan muncul. Dia dah ada, dia akan muncul. Dia akan muncul. Jadi kita tak perlulah, biarlah yang apa tu, atas apa nama dia, lupa lah. Ada juga tu kat YouTube tu. Siapa nama Pakistan tu, Muhammad apa entah nama dia. Dia cakap lah, itu Mahdi. No, it's not him.
It's not him. Bukan dia yang dinanti. Dia cakap man from the east, dia cakap Pakistan. Tidak. Susuk dia bukan di situ. Susuk dia adalah di Nusantara. Di Nusantara ni. InsyaAllah kita akan tunggu dia akan muncul. Dialah pengubat kepada coronavirus ni. Dia akan jadi doktor coronavirus. Doktor Wuhan ni dia akan menghapuskan. InsyaAllah setahun dua ni timbul dia mungkin pertengahan tahun depan atau penghujung tahun depan muncul dia habislah coronavirus. Kau buat apa pun tak jadi apa dah. Dia akan bawa penawar dia. Dia akan jadi penawar dia. Lepas tu jadi ni kita kena tengok all this while ustaz ke apa semua dia cakap ada ustaz berkawan jin. Jin will play a big role here. Bila watak ni sampai, jin akan dengar kata watak ni dia akan ikut. Sebab jin Islam ni akan jadi sebahagian daripada tentera dia. Jin akan bekerja. Ni semua atas izin Allah. Jangan risau. Jin terkenal dia, jin tahu dia, jin akan ikut cakap dia. Jin akan sujud. Nak perang, nak seruk mana ke, insyaAllah. Siapa cakap, ada ustaz-ustaz tu cerita pasal jin-jin yang inilah, dia cakap itulah. Dengar saja biarlah. Sebab apa, dah teknologi yang apa dibuat oleh alim ulama ke dukun-dukun tu, dah boleh gunakan jin. Okay. Manusia boleh. Kita bukan kita bukan nak suruh dengan cakap dia dengan cakap kita, dia jadi sebahagian pada kita untuk bantu kita memerangi musuh Allah. Dia bersama kita untuk memerang musuh Allah. So siapa yang belajar ada ustaz-ustaz belajar hadis tu yang cerita macam-macam tu biarlah, because dia tak pegang jalan ni, dia tak tahu jalan ni, biar dia. So dia tak ramai pun. Dia tak ramai. Adalah ustaz tu cakap dalam sirah-sirah tu kita tengok, akan timbul 313 pemegang panji-panji hitam. 313 ramai tu. Tapi memadai dengan seorang ni, insyaAllah dia akan kontrol semua. Dia tahu nak buat macam mana. Sebab Tuhan dah hantar dia. Sebab apa yang Antichrist tu, apa dia panggil tu? Dajjal. I tak panggil Dajjal lah kan. I panggil Samiri lah. Sebab kenapa I cakap Samiri? Sebab Samiri ketika Musa turun daripada Gunung Tursina tu, dia pergi jumpa abang dia, Nabi Harun. Dia marah abang dia. Lepas tu dia jumpa Samiri. Sebab Samiri dia buat lembu, golden calf tu kan, yang pandai berkata-kata. Okey. Lepas tu dia cakap, wahai Samiri, nyahlah kau dari sini. Sesungguhnya engkau berkuasa di atas dunia. Kenapa Musa bercakap macam tu pada Samiri, sedangkan dia dah pergi Mount Sinai, Gunung Tursina, dia dah berkata-kata, dia dah dapat dia punya commandment tu, dia dah tahu kebesaran Tuhan. Tetapi kenapa dia masih berkatakan, hai Samiri, nyahlah kau di sini, sungguhnya kau berkuasa atas dunia. Itu bukan saya cakap, itu dalam Al-Quran. Itu firman Tuhan. Kenapa Tuhan turunkan firman tu? Kenapa dia suruh Musa cakap macam tu? Sekarang ni kita tengok dekat Israel. Okay. Dia punya golden calf kan, dia dah dapat tu. Red heifer dia kan. Red heifer. So saya rasa tahun depan kot dah cukup umur. Cukup haul. 3 tahun. So dia akan buat sacrifice lah. Dia akan tunggu dia punya
Family turun lah. Dia nak cakap Jesus turun. Sorry lah, Jesus tak turun sana lah. Sedangkan Nabi Isa dulu pun kau salib, kau nak tunggu dia. Kau ingat dia nak turun sana? Sekian terima kasih lah. So, jadi itu adalah petanda-petanda dia. InsyaAllah, dalam masa tak sampai 40 hari ni, kita perhatikanlah what is going to happen in US. Ekonomi dia akan collapse, dia akan crash. Dia akan crash. Lepas tu yang affected, Japan akan affect, Europe akan affect. Ini semua terkesan ni. Bukan, kita pun terkesan lah. Kita terkesan. Lepas tu, of course lah China. Bila negara-negara terkesan, China pun terkesan. Sebab apa? Dia dengan dia punya masalah, dengan dam dia nak pecah lah, dengan puting beliung lah, segala bala semua ada kat sana. Tetapi 2-3 hari lepas, Alhamdulillah kita dapat perkabaran Sultan Johor, dia akan memulakan pelombongan emas. That is the key. Timbul di situ nanti, you tengok Semenanjung Emas adalah Malaysia. Semenanjung Emas adalah Malaysia. Dia keluar je sana, the big one, InsyaAllah. Semenanjung Malaysia ni kan penuh dengan harta karun, kekayaan. Timbullah watak tu. InsyaAllah. Dah tak lama dah. Ni biarlah sebab apa musuh-musuh Islam ni. Actually the agenda ni is very simple lah. Coronavirus ni, bab kata tu kan, dia nak merosakkan manusia. Especially orang Islam. We just imagine lah. Dia pun dengan kita sama kena. Kenapa dia orang tiba-tiba boleh okey? Cepat dia okey. China. Macam mana cepat okey? Apa yang dia bagi? Memang dia tunjuk kat kita lockdown. Macam-macam dia tunjuk. Oh, buat tu, buat ni lah. Tetapi kita sekarang ada tak dia sebut-sebut pasal coronavirus? Tak ada lepas tu. Yang ada tu, dia dah kena varian yang baru tu, adalah tapi tak ramai. Tempat yang berpuncanya, benda tu, sekarang lagi dia tak ada apa-apa. So, dia dah prepare for orang-orang dia. Dia dah prepare the vaccine. Vaksin yang bagi kita tu, that is second class. They have the first class. Dia takkan bagi. You tahulah bangsa dia orang ni. Sorry lah kalau Cina dengar ke, sorry lah. Vaksin yang terbaik dia takkan bagi kepada kita. Itulah cerita dia. Sebab benda ni semua agenda. Sini semua agenda. Tapi tak apa, biar ada agenda dia. Orang Melayu tak apa. Orang Melayu kita pergilah ambil vaksin. Tak apa. Pergi ambil vaksin. Tetapi jangan lupa. Sebab apa? Jangan lupa makan makanan yang kita punya orang-orang kampung, orang lama makan, ulam-ulaman. Don't forget. Start from today onwards, you must makan the ulam-ulaman. Tak kisahlah daun apa, daun paku ke, daun apa. Tak kisahlah apa yang kita buatkan sebagai ulam, you start eating that one. Yang itu ulam-ulam tu makan akan membinakan dia punya antibody. You pergi vaksin tak apa. Pergilah vaksin. Pergi vaksin, tapi jangan lupa. Ulam-ulaman tu you have to eat raw. Macam tu lah. Kita makan jering, kita makan petai, kita makan daun-daun tu tak apa. Biar dia. Jangan risau. Vaksin, pergilah vaksin. Tak apa. You akan, biarlah dia nak keluarkan, tapi bak kata Bill Gates, dia cakap, ada varian bagus sampai lagi varian. InsyaAllah. Biar dia cakap macam tu. Orang Malaysia, orang Melayu, insyaAllah. Jangan lupa. You kena makan makanan kita punya ulam-ulaman. Jangan lupa tu. Makan ulam-ulaman. Apa yang pucuk-pucuk apa. Pucuk kedondong ke, pucuk apa ke. Makanlah. Bila you makan every day, make sure you ada ulam-ulam. That is for your protection. Sebab orang putih tak ada lagi dah. Orang putih makan sayur salad macam tu semua dah salad makan tu campur ni. Itu semua dah ni. Dah campur-campur dah tak boleh dah. Bateri air pun dah tak banyak.
Tak apa, nanti I sambung lagi. So, saya ucapkan terima kasih. Saya akan sambung lagi malam. Lepas ni saya akan sambung lah. Cerita ni tak habis lagi. Sebab itu dia nak habis. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.